Jadi kita nak pesanlah kepada budak-budak belajar. Masa belajar tu belajarlah. Ni masa belajar, dia nak main politik. Lepas tu esok orang lain pandai belakang, dia tak pandai. Orang lain lulus, dia tak lulus. Ada anak-anak murid saya masa dulu, kuat sangat main politik. Main persatuan di universiti. Jadi kita tengok di sini Alhamdu. Sebab Alhamdu ni, Alhamdulillah. Lidah ni jadi Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat tengah hari. Untuk hari ini kita akan sambung dengan pengajian kitab Matnul Badri siri keempat. Kita masih dalam mukadimah. Pada muka surat 4 untuk yang tiada kitab telah di-sharekan dekat page Ustaz Kamil hari ini. Okey. So kita boleh teruskan. Dipersilakan Ustaz Kamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala Sayyidina Rasulil Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Berjumpa lagi kita, para penonton yang dikasihi sekalian, di mana kita menyambung siri keempat ini dengan tajuk faedah malam, iaitulah kelebihan ilmu, di mana pengarang qala al-musannifu nafa'ana bi'ulumihi, semoga Allah memberi manfaat kita dengan ilmu-ilmunya. Dia menyambung dan masih lagi dia membawa hadis-hadis. Dan sekali lagi saya mengingatkan ustaz-ustaz yang mendalami bab hadis bolehlah membantu kita memberi rujukan kepada kitab mana hadis-hadis ini. Katanya inna minan nasi unasan yadkhulunal jannata majjanan faqalu ya Rasulullah man hum qala man kana fi qalbihi min hubbil ulama misqala dzarratin, yang bermaksud dan bahawasanya setengah pada manusia itu, beberapa manusia masuk mereka itu akan syurga. Ada satu kumpulan orang akan masuk syurga semata-mata majanan ni, kita kata percuma lah. Ni dia terjemah semata-mata. Maka sembah mereka itu, maknanya para sahabat bertanyalah Nabi, siapa mereka itu ya Rasulullah? Sabdanya iaitu mereka yang ada pada hatinya itu kasih akan ulama qadar satu miskal zarrah. Miskal zarrah ni debu yang kecil lah. Sekarang zarrah ni kita panggil atom. Jadi sikit pun dia kasih kepada ulama, maka dia akan masuk syurga semata-mata, dia kata. Syurga semata-mata daripada bahasa Arabnya majanan, maknanya percuma. Kemudian dia sambung lagi. Wa inna minan nasi unasan yadkhuluna an-nara majjanan qalu ya Rasulullah man hum qala man kana fi qalbihi min bughdil ulama'i misqala dzarrah. Jadi sebaliknya, bahawasanya setengah daripada manusia itu, beberapa manusia akan masuk neraka semata-mata, yang ini percuma juga. Maka sembah mereka itu, bertanya para sahabat, ya Rasulullah, siapa mereka itu? Sabdanya mereka yang ada pada hatinya benci akan ulama qadar misqala dzarrah. Belum tu nak tanya, kalau dia cakap kita kena ada sayang pada ulama, dalam konten ni ulama tu merujuk kepada siapa?
dalam semua bidang atau ulama dalam bidang agama sahaja? Kalau kita dulu ni, kalau ulama ni, ulama agama lah. Kita dulu ni, ulama orang lain ni dia tak panggil ulama zaman dulu. Dia panggil? Tak panggil ulama. Sekarang kita panggil pakar lah. Jadi ulama ni lebih kepada ulama Fakih dalam agama lah. agama lah. Dia kita zaman dulu ni. Jadi di sini sekali lagi lah, kita boleh tengoklah kita kata hadis ni. Yang saya ingat yang betul-betul hadis ada ialah siapa yang benci kepada wali Allah. Wali Allah ini maknanya orang yang Tuhan kasih. Dalam Quran sebut wali Allah itu ialah orang yang beriman dan orang yang sekaligus dia bertakwa. Itu wali Allah. Tak mesti jadi macam Tok Wali Islam orang Melayu. Tapi yang ulama ni, banyaklah kelebihan-kelebihan ulama ni, sesuai disebut oleh pengarang kitab ni. Dan lagi sabda Nabi, man ahabbal ulama lam yuktab alaihi khati'ata ayyam hayatihi. Dan barang siapa kasih akan ulama, tiada disurat atasnya kesalahan lama-lamanya hari hidupnya. Kita teranglah. Dan sabdanya lagi Nabi, banyak sabda ni. Man a'ana aliman au muta'alliman walai bi syurbati ma'in fa ka'annama banal Ka'bah 70 marrah. Barang siapa menolong akan orang yang alim atau orang yang belajar ilmu, dan jikalau dengan satu bagi minum air sekalipun, maka seperti ia perbuat akan Kaabah 70 kali. Jadi sebab itu orang zaman dulu, bila dia pergi mengaji di pondok, sebab dia dulu Tok Guru pondok kerja ikhlas, semata-mata mengajar, tak ada upah, tak ada ganjaran, tak ada gaji. Jadi anak murid tu pergi menjadi berkhidmat kepada Tok Guru. Ada yang cari kayu api untuk Tok Guru, ada yang pergi tolong tumbuk beras, tumbuk padi sama Tok Guru, ada yang pergi tolong masak sama Tok Guru, macam-macam lah. Jadi mereka berkhidmat. Jadi khidmat kepada Tok Guru tu bagi mereka satu kemuliaan. Sebab Tok Guru pun tidak ada gaji macam sekarang. Tok Guru macam sekarang ni ada gaji belaka, ada itu. Jadi situlah orang kata keberkatan tu. Dah hubungan Tok Guru dengan murid ni pun masa dulu, bila anak murid tu habis belajar, dia mari ziarah Tok Guru, melawat Tok Guru. Ayah saya tu Tok Guru kapur juga. Jadi ada yang jauh-jauh, mari hari raya, mari bulan puasa, dia mari jumpa Tok Guru tu. Beza dengan orang sekarang ni, orang sekarang ni berkat kurang sikit. Habis terima CJ tak kenal lah Tok Guru. Dia pun tengah jalan pun tak tegur dah. Padahal sekarang ni WhatsApp boleh, atakak boleh, telefon boleh, macam-macam lah sekarang ni. Tapi maknanya hubungan tu tidak macam orang yang dulu dengan Tok Guru dia. Jadi kita dalam pengajian Islam terutama kali, kalau kita nak berkat tu, kita kena baliklah kepada kaedah ni. Macam Nabi sendiri. Nabi sendiri tu, Nabi tu dia akhlak dia baik. Anak murid sahabat dia ni, kau tak jumpa Nabi tu rindu sangat. Dan Nabi pun bertanya khabar. Ke mana dah? Kenapa sekali tak jumpa semai Jumaat? Di mana dah sekian tu? Jadi orang pun. Tu hubungan guru dengan murid seperti yang diajar oleh Islam. Cuma nak tanya lagi satu. Kalau dekat Malaysia, satu amalan yang popular, lepas habis belajar, anak murid dia salam cium tangan Tok Guru. Bukan saja dalam bidang agama, tetapi dalam cikgu biasa ke, even pensyarah pun ada student yang macam tu. Adakah amalan itu sebenarnya betul beradab dengan guru, cium tangan ni? Cium tangan ni asalnya dulu, kalau kita sebut pelik, tapi saya pun pelik juga. Dengan Nabi tu bukan cium tangan saja, cium kaki. Dia memang ada kan? Ada lah. Sebab tu ada dalam, bila kita tengok cerita Ayah Pem pun ada orang cium kaki ni. Minum kaki, air kaki ada.
Cuma ada setengah-setengah ulama dia takut takdis. Maknanya taksub. Ada setengah ulama dia kalau Arab tak tahu dia tak beri cium tangan. Macam dia cium dahi pula. Dia cium dahi tu guru dia. Tapi dia kita tak kata cium tangan ni boleh. Satu anak cium tangan kepada ibu bapa. Jadi dia kata kita dulu orang Johor. Cium tangan ni. Tapi sekarang ni dah merata semua orang buat. Jadi cium tangan ibu bapa tu boleh. Yang kedua, cium tangan kepada orang-orang yang soleh dibolehkan. Orang soleh ni orang baik-baik lah. Orang Kelantan kata orang berjuru. Tapi yang tak boleh sekarang ni, jadi satu budaya, dia cium tangan artis, dia cium tangan apa mimpi yang pasti. Kalau mimpi baik tak apa. Dia cium tangan orang yang kita tak tahu. Perangai macam mana. Cium tangan pemain bola, cium tangan selebriti, itu tak ada. Jadi kalau ni kita kena bimbing masyarakat. Pasal orang yang boleh cium tangan ni ialah orang-orang alim, orang-orang soleh, ibu bapa dan sebagainya. Kalau cikgu biasa semua tu pun? Kalau cikgu tu macam ibu bapa. Sebab macam ada macam dia tak kisahlah Melayu kecil ni ada cium tangan, tak ada masalah lah. Dia macam ni lah. Mana cium tangan ni untuk orang soleh, untuk ibu bapa. Tu yang utama lah. Dia punya kaedahnya. Cuma kalau cikgu-cikgu ni, kalau cikgu-cikgu terutama kali ustaz-ustazah lah gitu. Guru yang mengajar kita tu sebenarnya lebih baik dari satu segi, lebih baik pada ibu bapa. Sebab ibu bapa memberi kepada kita makanan, minuman, segi fizikal kita. Tapi kalau cikgu ustaz ni, ustazah ni memberi makanan rohani. Ia lebih besar lagi daripada makanan jasmani. Jadi orang kiah begitulah. Tapi kita nak lari daripada cara tadi. Saya pun jumpa dengan ulama-ulama besar. Jumpa dengan Qardawi, jumpa dengan Wahbah Zuhaili. Seronok kita nak cium tangan. Jadi dia buat lari. Dia buat lari tangan dia lah. Tapi kalau kita cium dahi dia tak marah. Maknanya dia tak mahu dia tu dipuja. Kita tak nak pemujaan. Tak nak. Ada soalan daripada rakan kita. So dia tanya, adakah kiranya hukum cium tangan ni hukumnya harus? Ke macam mana? Tak ada dah. Bukan saja hukum harus. Untuk ibu bapa, untuk orang soleh ni. Bukan harus saja. Dapat pahala lah pun. Sebab kita hormat. Cuma kalau kita cium tangan orang selebriti ni, tak boleh lah. Tak dibenarkan lah. Kemudian siapa sabda Nabi lagi, idza marra muta'allimin ala qaryatin rafa'allahu al-azab 40 yawman min maqabir tilka qaryah. Ni pun saya tak pernah jumpa lagi hadis ni. Mintalah ustaz-ustaz kita yang ada masa buka kita hadis, kita buat bersama-sama lah. Saya pun tak banyak kita hadis semua saya. Dia kata apabila seorang yang belajar ilmu lalu di sebuah kampung, satu dusun, bahasa petani, bahasa Kelantan dia panggil dusun. Dusun ni maknanya tempat pokok banyak lah. Kebun. Kampung, kebun. Dia angkat Allah akan azab 40 hari daripada segala kubur. Demikian dusun itu. Ini yang kita tak ambil kira sekarang. Dari zaman dulu, bila orang mati, dia sengaja pergi tanah di kubur orang soleh. Sebab kubur orang soleh tu baik, jadi kita pergi jadi jiran dia dari segi perkuburan. Sebab tu orang zaman dulu nak sangat mati di Mekah. Mati di Mekah tu, kubur di Ma'ala dia panggil. Dekat masjid ni, tak pergi lagi Mekah dah. Dekat masjid, luar masjid Madinah tu, dia ada perkuburan. Dalam masjid tu, dia ada 3 kubur ya. Kubur Nabi, kubur Abu Bakar, kubur Umar. Di luar tu, kubur anak-anak Nabi, kubur Ruqiyah, kubur. Saya pergi tahun 1975, ketika umur 25 tahun tu.
boleh masuk ke, boleh tengok kubur tu. Sekarang dia dah pagar. Pagar, sekali setakat dia pagar ni, lepas tahun tu saya tak boleh masuk dah. Tapi mungkin ada juga masa-masa dia buka, tak tahu dah. Luah kubur tu. Luah. Depan masjid dah. Tapi memang ada kelebihan ke kalau kita ditanam di tempat ada banyak orang-orang baik yang Mengikut soleh? setengah-setengah kitab dia kata, kalau kubur kita, tempat kubur orang soleh tu, dia ada syafaat sikit. ada syafaat dia segitulah. Tapi syafaat kubur lah. Bukan syafaat macam syafaat Nabi nak bagi esok. Sebab kata ada syafaat ni macam-macam lah. Dan apabila dan di hikayat maknanya cerita. Dan cerita dia kata di hikayat. Hikayat ni cerita. Hikayat cerita. Tapi dia guna perkataan hikayat, majhul. Majhul ni tak tahu siapa cerita lah. Makna dari segi kitab, kalau dia sama hikayat atau kila dikatakan, mana dia punya cerita terlemah sikit. Kalau cerita yang kuat dia semua sebut. Apa yang bercerita tu. Ini cara kita lama dulu. Dan di hikayat daripada Hasan al-Basri. Kenal Hasan al-Basri tu? Kenal? Hasan al-Basri ni seorang daripada tabi'in. Tabi'in ni dia tak sempat jumpa dengan Nabi. Tapi dia jumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Dan Hasan al-Basri ni dia anggap tabi'in yang paling hebat lah. Dari dia ni selalu mana-mana kitab pun kita baca, tak boleh tak sesah lah. Hasan Basri. Basri tu Basrah. Dia ni nama Hasan. Jadi dulu dua lah. Satu Basrah, Basri. Yang kedua Kufah, Kufi. Hasan Basri dia sezaman dengan Rabi'atul Adawiyah. Dan kita dulu ni dia panggil radhiyallahu anhu. Kita selalu dengar radhiyallahu anhu ni sahabat Nabi. Tapi dia panggil Hasan Basri ni radhiyallahu anhu, mana Allah Ta'ala redha kepada dia. Kalau almarhum Ustaz Ismail Hamadi ni, ulama-ulama besar dia panggil radhiyallahu anhu. Mana Allah redha. Katanya, tiada aku ketahui sesuatu yang afdal. Afdal maknanya lebih baik daripada perang fi sabilillah. Mereka bahawa adalah orang yang menuntut ilmu. Maka bahawasanya afdal daripada perang fi sabilillah. Cuma yang ni kita boleh agak akur. Sebab ayat Quran ada kan. Ayat Quran sebut tu lah ayat diufiru tu. Maknanya dalam orang nak pergi berperang tu, Nabi kata hendaklah ada sekumpulan orang yang duduk di Mekah, duduk di Madinah, tak pergi berperang. Kerana mereka ini kena menuntut ilmu. Dan bila mereka pandai, mereka baliklah berdakwah kepada kaum dia. Makna ada orang yang walaupun ibadat paling baik tu perang fi sabilillah, tapi dia bukan hanya exemption. Kecuali dia daripada berperang kerana belajar ilmu. Sama dah juga ada sahabat-sahabat yang nak pergi perang. Nabi tanya, mu ada bapa, mu ada ibu? Ada. Dia kata, ibu bapa kamu dah tua, jaga ibu bapa kamu tu. Mana jaga ibu bapa juga sama dengan perang fisabilillah. Jadi dalam Islam ni dia lebih kepada ibadat, lebih kepada keperluan masa itu. Kalau keperluan tu belajar. Jadi kita nak pesanlah kepada budak-budak belajar. Masa belajar tu belajarlah. Ni masa belajar, dia nak main politik. Lepas tu orang lain pandai belakang, dia tak pandai. Orang lain luluh, dia tak luluh. Ada anak-anak murid saya masa dulu, kuat sangat main politik. Main persatuan di universiti. Tak luluh. Orang lain luluh, balik kerja jawatan besar-besar. Dia balik jadi jawatan kecil pasal tak luluh. Okay, sepatutnya masa belajar tu keutamaan kita adalah belajar, bukannya benda lain tu samping. Lepas tu ada seorang pelajar tu, dia buat MA dengan saya. Nak lulu. Habis tu saya kata, awak pergilah main politik pasal itu. Awak minat politik? Tak nak. Dia kata, isteri saya tak bagi. Kata kamu ni, waktu kamu belajar, sibuk nak main politik. Sekarang ni aku nak suruh kamu main politik.
nak belajar pula. Tak kena. Tak kena. Jadi kita kena faham apa keperluan kita. Masa belajar ni belajar betul-betul. Masa orang panggil sipek ilmu, sipek banyak-banyak. Bila kita keluar esok, Amal lah. boleh lah. Kita menyampaikan kepada masyarakat. Ni nak menyampaikan masyarakat kan kita tarik ilmu. tak Nak cepat. main dulu. Nanti kalau belajar tu main bola lah, pergi macam-macam. Sebab tu saya nak sebut satu lah. Terutama macam universiti di Mesir ni. Universiti Mesir ni dia open universiti, terbuka. Pergi universiti pun tak apa, tak pergi pun tak apa. Ada setengah tu, masuk setahun, sehari, 2 hari. Sebab tu orang balik Mesir ni, saya nak bagi kepada tuan-tuan. Ada yang pandai, pandai. Ada yang tak pandai, pandai. Sebab universiti tu tidak beri kayu ukuran. Sebab atas rajin, tak rajin. Ada setengah tu cari kat luar pula. Ada setengah mengaji kitab lagi. Ada setengah tu baca nota saja. Ada setengah tu untuk dulu exam saja. Di Mesir ni pun dia pelat. Tak nak buat exam tu, hari daftar pun ada. Ada baru dulu. Sebab exam, sistem dia teruk. Tak macam kita ni. Sampai sekarang macam tu. Sekarang pun kita 80% kena habis. Kau tak kena ubah. Kau tak mari 2 kali, Kena kita atas warning surat. letter. Warning ke bapak. Bagi tahu anakmu duduk mana ni, tak mari kelas ni. Sebab tu dalam saya lah, dari segi sistem, lebih percaya kepada pengajian luar negeri, dalam negeri. Cuma luar negeri tak boleh lah. Satu, kalau belajar bahasa Arab, dia berjumpa dengan Arab. Kita di Malaysia tak jumpa orang Arab. Tak guna bahasa Arab. Jadi Arab orang pergi belajar luar negeri tu, bahasa Arab dia lebih baik daripada bahasa Arab orang belajar di negeri. Tapi ada pelajar-pelajar saya yang belajar di negeri. Tapi bahasa Arab baik. Tokoh Malaysia pun sampai saya nak sebut satu macam Dr. Siddiq Fadil. Tak pernah belajar dari negeri, luar negeri. BA di negeri, MA di negeri, PhD di negeri. Tapi bahasa Arab dia bagus. Ini pasal keluaran apa sekolah apa di Perak tu, sekolah Izzuddin. Itu macam juga buah-buah sekolah-sekolah agama di Mesir dari dulu. Bagus bahasa Arab dia. Di Pulau Pinang ada sekolah apa tu, sekolah di Pulau Pinang tu. Atau di Johor ke Singapura. Kalau orang Kelantan saya tahu. Orang Kelantan ni kalau di Ma'had Muhammadi tu bahasa Arab untuk baca kitab bagus. Tapi orang Kelantan dia malu. Malu nak cakap. Nak cakap Arab. Dia tak boleh cakap banyak kali. Jadi dia kena usaha sendiri. Saya tahu orang macam Ustaz Osman Muhammadi tu. Dia tak belajar sekolah Arab. Tapi kerana di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Ada orang belajar di negeri, bahasa Arab pun hebat, bahasa Inggeris pun hebat. Ada orang belajar di negeri, balik bahasa Inggeris pun kok-kak. Bahasa Arab ni lagi teruk. Bahasa Arab di Mesir lagi teruk. Pasal di Mesir ni, satu ketika, pelajar-pelajar Melayu ada 9,000 orang. 9,000 orang tu, di Madinah Nas tu, dia ada pun rumah negeri-negeri. Minta maaf lah saya nak sebut sikit. Ada rumah negeri-negeri. Ada rumah Pahang, ada rumah Terengganu, ada rumah Kelantan, ada rumah Sabah. Petang-petang, main sepak takraw. Cakap Melayu je. Jadi orang Arab ni, dia tak bergaul. Tak bergaul. Kemudian, ada kedai kopi pula. Rumah Pahang lah. Dia buka kedai kopi. Dia main kedai kopi tu lah. Lepas tu, siapa tu? Apa dia kena panggil? Klinik-klinik dia pun. Tulis dengan Melayu. Bahasa ramai orang Melayu. Lepas tu akhir tu, kerja kata, udah nak pergi Mesir, kita nak hantar dah ke Cairo. Pergi duduk di kampung-kampung. Pokok di Dimyak, pergi di Damanuhud, duduk di Iskandaria, duduk di daerah-daerah. Cawangan-cawangan supaya berinteraksi dengan orang-orang tempatan. Tapi macam itulah. Sebab tu, saya bukan nak mengata, akan ada orang yang pergi belajar di Mesir tu, balik tak boleh cakap Arab. Tapi gini-gini lah saya tak tahu. Orang pergi Morocco, orang pergi Jordan, orang pergi Syria. Itu kali tak ramai Melayu tu. Orang pergi Sudan lagi. Dia boleh cakap lah. Ini kita sebut kelemahan. Sebab tu akhir-akhir ni, orang balik Mesir tak masyhur sangat. Zaman dulu kenapa masyhur? Awal tahun 40-an, 50-an, 60-an dulu, orang tu pergi lama dah di Mekah. Alim dah. Pergi celuk ambil CJ. Dia di Kelantan terkenal. Haji Mak Mahir. Jadi mufti.
Mau jadi mufti tu pandai lah dia. Jadi kerana dia tu pandai, nama dia Ahmad. Tok dia nama Mahir. Jadi Ahmad ni Mahir, Ahmad Mahir. Ahmad Mahir ni balik Mesir, hebat. Jadi orang pun semua. Orang balik Mesir, hebat. Macam itulah. Jadi dalam sekarang ni pun, bila ada orang tak hebat, kemudian tu tak hebat, orang semua duga baca kitab pun tak boleh dan sebagainya. Jadi jatuhlah nama orang belajar Mesir. Di zaman dulu belajar Mesir ni sohor lah. Bila hebat tu kak, zaman tahun 50-an, 60-an tu, balik pula pakai nama menatu pula. Sebab satu masa tu, orang Mesir ni balik, isteri muda-muda belakang. Masa nak menatu, Datuk nak menatu, masa tu dah. Sekarang ni kita lebih demokratik dah buat ilmu ni, tak kira tepat dah. Jadi dia jangan kira tepat sangat. Lagi lain saya tak pandai komen lah sebab saya tak ada tahu. Dan barang siapa keluar daripada rumahnya kerana menuntut satu bab daripada ilmu, keliling akan dia oleh malaikat dengan sayapnya. Ayat ni ada hadis Nabi. Tapi dia tak bagi yang Arab ni. Iaitu siapa keluar rumah nak menuntut ilmu, maka malaikat-malaikat akan mengembangkan sayap. Maknanya redha dengan apa yang dia buat tu. Itu kelebihannya. Tapi kita tak nampak dah. Dan menselawat atasnya segala burung pada udara dan binatang di padang dan ikan dalam laut. Ini pun ada hadis-hadis. Orang belajar ilmu, ikan-ikan di laut pun berselawat kepada mereka, mendoakan mereka. Jadi yang ni juga, dan kita kata lama lah, dia tuju kepada ilmu agama. Sebab tu satu masa dulu, ilmu agama ni, orang kita minat sangat lah. Tapi kita jangan lupa, dalam hidup ni kita ada fardu kifayah. Jadi engineer pun fardu kifayah. Jadi ahli sains pun fardu kifayah. Jadi doktor perubatan pun fardu kifayah. Macam mana kita kena balance lah. Satu masa Imam Ghazali, dia tegur masyarakat pada masa itu kerana pakai belajar agama belaka. Sedangkan doktor tak ada di situ. Bila doktor tak ada, kena pergi kepada doktor orang bukan Islam. Pergi doktor Kristian, pergi doktor Yahudi, maka kata Imam Ghazali, pergi belajar ilmu lain pula. Jadi yang ni penting. Dan istilah kita panggil ratio. Ratio ni 500 orang seorang doktor. 1000 orang 2 orang doktor. 100 orang berapa orang polis. Berapa orang kena macam tu. Kita ni pun berapa orang ustaz. Kalau lebih dia duduk kat balah pula. Dia tak ada kerja. Tak ada kerja dia balah lah. Aku Wahabi, ahli sunnah wal jamaah, Syiah. Pasal apa tu? Pasal satu dia tak fikir benda besar-besar. Fikir benda remeh-temeh. Yang kedua dia duduk balah tu benda serta dah 500 tahun. Jadi kita gali kubur. Kata ulama ni begini, ulama tu mati dah masuk syurga, alam barzah. Bila kita nak ambil, nak minta apa dengan dia mati dah. Ini kita tak ada faedah ni. Jadi yang menyebabkan menjatuhkan maruah ustaz-ustaz orang belajar agama. Pasal duk berkelahi sama sendiri benda remeh-temeh. Benda-benda furuk ni, benda-benda cabang ni, bila kita pergi hak satu tu, kita buat lah. Untuk kita, orang lain ikut dia lah. Berdasar kepada ilmu masing-masing. Kamu ada ilmu nak semaya terawih 8 rakaat, awak lah. Kamu ada ilmu nak semaya 20, buat lah. Kamu ada ilmu nak Allahumma salli ala Sayyidina, buat lah. Kamu ada ilmu tak nak Sayyidina, buat lah. Kita pergi, kita buat lah. Takat ilmu kita. Jangan duk jeh kat orang tu. Jangan duk memperlekeh kat orang. Ini penyakit hati lah. Dia tasawuf marah sangat ni. Jadi nak tunjuk kita hebat, kita lebih, bawa cerita pelik-pelik, orang lain terlekeh belakang. Kita tak boleh. Kita hebat agama ni, masing-masing Tuhan bagi rezeki. Macam rezeki harta. Ada orang kaya, ada orang miskin, anak, ada orang manda, ada anak ramah. Ilmu, ada orang dapat ilmu banyak, ada ilmu tak banyak. Orang ilmu banyak pun, ada orang masyhur, ada tak masyhur, ada di pendakwah, ada orang tak kenal, macam-macam lah. Jadi itu rezeki Tuhan bagi. Jadi bila kita balas buat begini, ini saya marah sangat orang balas ni. Jadi tak nak kita sangat. Betul tak? Betul. Jangan balas lah.
bab ilmu Yang ni. ada soalan sikit tadi. Yang tadi berkaitan dengan selawat haiwan ke apa, ikan berselawat. Adakah kita nak tahu apakah maksud dengan selawat? Adakah ia doa ataupun reda sebagaimana hadis malaikat tadi? Dalam Quran dah sebut. Iaitu dia kata dalam alam semua bertasbih kepada Allah. Contoh. Pokok kayu bertasbih, binatang bertasbih, tapi kita tak faham. Cuma tasbih dia tu tasbih dengan tabiat yang ada pada dia lah. Jadi kita tak faham. Tak boleh bayangkan macam manusia tak boleh. bertasbih. Jadi macam juga. Macam binatang-binatang berselawat ni, tak tahu macam mana dia selawat. Cuma selawat maknanya mendoakan. Mana mereka mendoakan untuk orang-orang alim. Tapi dengan cara dia Dengan lah. cara dia. Untuk orang berilmu. Sebab bila kita ada ilmu, kita tak tengok khianat kepada binatang-binatang. Sebab semua binatang tu Tuhan jadikan ada maksud dia. Cacing ke apa. Tak boleh sengaja-sengaja kita nak pergi buat khianat kat dia. Pokok kayu pun, kecuali dia tu menyumak ke rumah kita, kita nak buat tak apa. Tapi semata-mata tangan kita gatal nak pergi buat pokok kayu, tak boleh. Sebab Tuhan buat tu ada tujuan dia. Sebab tu dunia sekarang jadi rosak. Sebab Tuhan buat bukit jadi pasak. Dia nak bagi alam ni dia seimbang. Bahasa sekarang orang panggil ekologi. Jadi kita pergi gondok ke bukit-bukit, jadi panas. Tu balak-balak, saya katalah di Kelantan tu. Habis buah balak. Akhir, bila mari hujan, mari banjir. Tak ada dah. Nak menahan banjir tu. Tu habis dah. Tempat tak pernah banjir, jadi banjir lumpur. Ini kalau buat Indonesia, dia kata alam sudah marah kepada kita. Ada lagu Ebit Liu ke apa nama. Alam sudah benci. Sebenarnya alam ni maksud dia Tuhan lah. Tuhan jadikan alam, jadi alam ni marah lah kita. Sekarang ni macam sekarang ni pun macam tu juga lah. COVID-19 ni pun alam marah ni. Pasal dia bagi banjir, orang tak ambil kisah. Dia bagi kemarau, tak ambil kisah. Bagi gempa bumi, tak ambil kisah. Bagi tsunami, tak ambil kisah. Dia bagi virus, yang tak nampak tengok. Pakat takut habis. Ini Tuhan punya kuasa. Jadi kita kena banyak berdoa, banyak bertasbih. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa bani. Quran kata kalau mu nak anak beristighfar, nak rezeki beristighfar, nak minta turun hujan beristighfar. Minta apa kita? Banyak kita. Sebab tu kita lepas semaya, astagfirullahalazim, astagfirullah. Pasal apa? Lepas semaya tu, baru semaya, istighfar. Sebab dalam semaya tadi, mungkin kita terlupa, mungkin kita semaya kita tak penuh, mungkin kita lalai, mungkin tak ada khusyuk. Itu besar. Istighfar bila masa saja. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Itu kena jadi amalan kita lah. Jadi malaikat akan keliling orang yang keluar rumah dan tersebut dalam kitab Al-Barakah. Saya tak tahu kitab mana Al-Barakah ni. Bahawa Allah Ta'ala menghisap pada hari kiamat akan seorang hamba, maka berat kejahatannya daripada kebajikan, maka disuruh dia kepada neraka. Maka bila dibawa dengan dia, maka firman Allah bagi Jibril, dapatkan hambaku. Dan ditanya akan dia, adakah ia duduk pada tempat orang yang alim dalam dunia? Maka aku ampun akan dia dengan syafaatnya. Nak masukkan neraka dah. Tanya pernah duduk orang alim tu, pernah jumpa orang alim ke. Jadi cerita ni saya nak sebut. Saya zaman dulu anak Tok Guru. Jadi orang kampung ni, kalau dapat makan dengan Tok Guru, sedulan dengan Tok Guru, satu talam dengan Tok Guru, satu hidangan dengan Tok Guru, suka sangat. Sebab mereka kata, makan dengan Tok Guru tu dapat pahala. Tapi mereka malu nak pergi sebab mereka memulia sangat Tok Guru ni. Jadi kalau orang boleh makan dengan Tok Guru tu, suka sangat lah. Itu maknanya utama kepada guru tu. Kita sekarang pun kalau ada jumpa dengan guru kita, kita belanja lah. Saya ada satu kisah. Saya pergi ke Perlis, jumpa dengan anak murid saya. Dia pun tiba-tiba keluar duit.
RM100. Ustaz, maksud ustaz rasa gaji saya. Orang kata ni murid perempuan. Lepas tu pergi jamu keluar makan. Makan air bakar tu. Saya pun iyalah RM100 tu bukan banyak sangat. Yalah. Tapi di mana-mana saya pergi, saya cerita contoh anak murid yang baik. Maknanya jumpa guru, bukan kita secuci tangan dia. Dia kita pun ada duit dia pun nak makan. Tapi bila dia bagi makan kat kita tu, teringat. Salah seorang daripada anak Haji Zakaria Pak Hemah. Dia ramai adik-adik dia ada salah seorang. Dia ketika tu pensyarah di ITM. Jadi maksud saya di sini, bukan sebagai duit saya. Maknanya kita ego kita ni, kita ada hubungan. ada orang hubungan. Kata, Ayah saya dulu pun ada anak murid dia. Orang berpasir putih ni. Zaman dulu payah lah. Daripada pasir putih ni dalam tu. Nak pergi kampung tu naik motor, naik basikal. Kalau musim banjir, lumpur. Orang Kelantan kata seluk. Dia pergi. Nama dia Cik Mak. Jadi ayah saya sebelah tu. Cik Mak. Cik Mak Bakul dia. Kampung-kampung Bakul. Tu. Pasir putih pula. Mana lah, darat betul dah. Jadi, Tok Guru tu, ingat. Ada setengah orang pula, dia sampai hari raya, kira kat hari raya. Duduk di Johor, kalau duduk di mana. Jadi, iaitu ustaz-ustaz dia, ada Tok Guru dia ingat anak murid macam tu. Bukan dia nak sangat. Tapi, orang panggil wafak. Ada sifat kesetiaan. Ingat Tok Guru dia. Berapa minit lagi? 35 minit dah ni. Boleh tutup kat kasih. Kita tutup lah. Tak ada panjang-panjang sangat. Maka bertanya Jibril tadi, maka dia kata apa? Tanya akan dia, adakah ia kasih akan orang alim? Maka ditanyanya. Maka berkata ia tiada. Maka firman Allah Ta'ala, ni hak jenis tak ada pula. Tak jumpa orang alim, tak makan orang alim ni. Maka Tuhan pun kata, bagi tanya Jibril, adakah ia duduk bersama di dalam hidangan orang alim sekali? Maka ditanya, maka katanya tiada. Maka firmannya, tanya olehmu, adakah namanya dan bangsanya? Mana adakah? Berarti adakah nama dia serupa nama orang alim? Maka jika muafakat namanya dengan orang alim, aku ampun akan dia. Inilah. Kita nak anak-anak kita ni nama serupa dengan nama Nabi Muhammad. Nama serupa Nabi Ibrahim. Baiklah. Nama serupa Nabi Musa. Kita sekarang ni tak nak nama klasik sangat. Nama moden. Nak tak nama moden. Apa tak nama Richard. Tak nama Carrie. Tak nama Mary. Tak boleh. Tak nama Maryam. Tak nama Asia. Tak nama Khadijah. Tak nama Aisyah. Dan itu dengan sebab benda tu. Ni kalau ikut ni. Nama orang alim pun dapat syafaat. Apatah lagi dengan nama Nabi. Sebab tu macam dulu Ahmad, Muhammad, Mahmud, itu nama Nabi belakang. Mahmud, Hamad, ataupun nama Tuhan 99 tu masuk Abdul. Pilih satu. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Halim, Abdul Bari, Abdul Basi. Nama 99 tu. Abdul Sabur. Nama sedap-sedap. Kita nama entah beretah. Tak nama Zani. Zani tu berzina. Ambil nama artis. Nama artis pula. Tak faham. Jadi orang kita batu pun tak faham. Jadi sebab tu jadi kacau bilau ni. Nama pun tak faham. Buat baik dengan orang alim pun tidak. Jadi untuk hari ni, kalau tak soalan dah, kita mesti sini dahulu. Semoga ada faedahnya. Saya dapat nasihat lah. Jangan panjang-panjang. Orang nak sibuk buat kerja lain. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua kerana menonton. InsyaAllah kita akan sambung pada hujung minggu ini, insyaAllah. Okey, terima kasih semua. Dan kita sudah akan dengar tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.